apalah. Okey. Saya nak alih ni sekejap. Mana nak letak? Ni. Okey. Kita tengok soalan. Anak-anak bila dapat soalan jangan terus jump tau. Pergi ke A terus. Jangan. Bahaya. Kita kena tengok one by one. Setiap perkataan yang dia bagi tu baca. Contoh ni, Raja berikut menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan kepekatan larutan natrium tiosulfat. Ini adalah bab 4. Kadar tindak balas tingkatan 5. Kesan kepekatan larutan natrium tiosulfat terhadap kadar tindak balas. Okey, daripada ayat tu kita dah tahu pun boleh ubah. Tapi tak apa, kita relax dulu. Pembentukan mendakan kuning, so ni hasil. Bila larutan natrium tiosulfat bertindak balas, maka dia akan membentuk mendakan kuning pada bahagian dasar kelalangkun. Okey, so ini gambar rajah dia. Natrium tiosulfat, okey, bertindak balas dengan apa? Dia katakan tadi tindak balas kan? So bertindak balas dengan asid cair. Dekat sini tulis asid cair. Okey, kemudian bila dia tambah je asid cair, masa dimulakan. Okey, masa dimulakan. Dan kelalangkun ni diletakkan di atas kertas yang ada tanda X. Okey, alright. Kita nak tengok masa ni sampai bila? Sampai tanda X tu hilang. Kenapa boleh hilang? Sebab dekat sini ada mendakan kuning, hasil tindak balas larutan natrium tiosulfat dengan asid. Okay, so soalan dia kata masa yang diambil untuk tanda X pada kertas putih tidak kelihatan, direkodkan dalam jadual di bawah. Okay, dia bagilah ni isi padu larutan natrium tiosulfat, kemudian dia bagi isi padu air suling. Cikgu apa kaitan pula air suling ni? Kaitannya ialah isi padu air suling ni akan mencairkan natrium tiosulfat ni dan dia akan efek pada kepekatan larutan natrium tiosulfat. So kita tengok sekarang ni kan berubah ni, kepekatan larutan natrium tiosulfat ni berubah berdasarkan dia punya isi padu air suling. Okay. Kemudian masa yang diambil, apakah masa yang diambil untuk tanda X hilang? Kita tengok kalau 0.20 masa yang diambil 19 saat. Dia bagi saat dia guna saat. Okey, kalau kepekatannya 0.16 mol desimeter padu, so masa yang diambil adalah 23 saat untuk tanda X hilang. Kan? So makin lama makin lambat masa nak hilang, makin cair, nampak kan? Lagi banyak air suling tu lagi cair kan? So lagi cair kepekatan larutan natrium tiosulfat tu lagi banyak masa, lagi lama lah masa yang diambil untuk tanda X tu hilang. Alright, tu soalan dia. Kita fahamkan soalan dulu. Okay, soalan dia kata apa? Okay, plotkan graf kepekatan larutan natrium tiosulfat. Ni ada tarikh kat sini, dia ganggu sikit. Saya cari tadi kat mana nak hilang tarikh dah tak jumpa pula. Okay, tak apalah. Sepatutnya boleh hilang tarikh kat sini ni. Okay, tak apa. Plotkan graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan masa. Kalau dia bagi kosong macam ni anak-anak, alamak, kita kena tentukan sendirilah yang mana satu paksi Y, yang mana satu paksi X. Okay, ada tips dia anak-anak. Kalau dia kata plotkan graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan masa, kita identify dulu unit yang dikendaki, iaitu kepekatan larutan natrium tiosulfat. Allah, sekejap. Terminimize pula. Okay, kejap terminimize. Okay, kepekatan larutan natrium tiosulfat tu satu lagi masa. Macam mana nak tahu mana satu paksi Y, mana satu paksi X? Yang datang dulu tu paksi Y. Okay, yang kita tanya dulu, yang kita kurungkan dulu tu paksi Y, yang datang kemudian adalah paksi X. So paksi Y kita adalah kepekatan larutan natrium tiosulfat. Okay, alright. So yang mana satu kita nak plot, ada 4 perkara dah dekat sini ni. Cikgu, 4 ni takkan nak plot 4-4? Memang tak, bukan 4-4 nak kena plot. Kita tengok tajuk dia kata apa tadi. Kepekatan larutan natrium tiosulfat yang ini, okay, yang ini melawan masa yang ini. Dua ni je. So yang mana datang dulu tadi? Kepekatan kan? So ini Y, paksi Y. Yang datang kemudian paksi X. Tu tips nak ingat lah. Okay, so sekarang ni kita lakarkan graf. Okay, jom kita lakar graf sama-sama. Yang belum lakar graf, jom lakarkan graf sama-sama dengan saya. Okay, kita lakarkan graf. Kita buat paksi X dulu.
Kalau boleh anak-anak, masa kita lukiskan graf nanti, pastikan anak-anak guna pen yang tajam. Bukan pen, pensel, sorry. Pensel yang tajam lah. So, gariskan. Okay. Kemudian, ni paksi X. Kemudian kita buat paksi Y. Paksi Y tegak kan? Okay. Paksi Y. Alright. Alamak, dia kacau je. Okay. So, kita gariskan juga. Okay, tegak. Alright. Dan kita tulis paksi Y, paksi X. Jangan lupa masukkan skala dia. Okay. Pernah sebenarnya dulu ada satu tahun tu, dia tak berikan skala. Anak-anak kena tulis sendiri, kena masukkan sendiri skala dia. So, paksi Y tadi apa? Kepekatan larutan natrium. Ni saya buat sama-sama dengan anak-anak ni. Tiosulfat. Okey. Itu paksi Y. Unit mol desimeter padu. Kena tulis unit ni anak-anak Mol desimeter padu. Okey. Ini anak-anak kena buat ke atas lah sebab dia unit desimeter padu kan. Oops. Okey. Mol desimeter padu. Kemudian paksi X apa? Masa. Tengok masa kat sini saat. So kena tulislah masa dalam kurungan unitnya saat. Okey, sekarang ni nak bentukkan skala. Kita dah tahu mana satu Y, mana satu X. Okey, kita tengok. Macam mana nak tengok skala kita tengok nilai yang dia bagi kan. Yang ni 0.20 paling tinggi. Kita tengok yang mana paling tinggi, paling rendah. Okay, 0.20 paling tinggi, lepas tu 0.16, 0.12, 0.08, 0.04. Nampaknya kita boleh buat gandaan 2. Bermula pada 0.02, kopi merah. Okay, 0.04, 0.06, 0.08, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0. Alhamdulillah muat. Okay, jom kita tulis. Tak apa, kita buat sama-sama anak-anak. Don't worry, kita buat sama-sama. Okay, so kat sini berapa tadi? 0.02. Okay, kemudian kat sebelah atas dia 0.04. Cikgu boleh keluar ke soalan macam ni? Boleh anak-anak. Tidak ada yang mustahil. Okay, SSM ni penuh dengan kejutan. Kan? So anak-anak kena mahir lah. Okay, alasan dia kenapa nak tanya, kenapa anak-anak perlu buat sendiri skala ni? Kenapa perlu ada soalan macam ni? Sebab anak-anak telah belajar dalam pelajaran matematik. So ni rentas kurikulum lah maksudnya kemahiran dia. Okay, 0.10. Betul tak? 2, 4, 6, 8, 10. Okay, kemudian 0.12. Okay, lagi 0.14. Saya percaya anak-anak lebih laju pada saya sebab anak-anak menulis. Saya duduk atas skrin ni agak susah. Tapi tak apalah, kita sama-sama. Okay, 0.18 dan yang paling maksimum tadi 0.20 kan? 0.20. Okay, lepas tu paksi X pula. Paling kecil 19. 23, 33, 48 dengan 115. Banyaknya 115. So kita boleh buat gandaan apa yang sesuai? Gandaan 20, 40, 60. Tu lagi sesuai kan? So 20. Oops. Kejap anak-anak. Dia dah hang tak dah. Kejap ya. Saya terklik. Okay, sekejap. Sebentar. Siapa yang wait. Dia nak tutup pula. Okay. Ini perkara biasalah. Biasalah untuk aplikasi macam ni kan, guna online ni. Tak apa, kita jangan kalut. Kita lukis je. Okay, kosong yang kat sini 20, 40, 60, 80, 100, 120. Ngam. Sebab yang paling tinggi 115 kan. So kita tulis kat paksi dia 20 saat, kemudian 40 saat, okay. Kemudian berapa? 60 saat, okay. Kemudian 80 saat. Saya hajar satu-satu ni anak. Tak apa, kita buat sama-sama. Bawa puas hati. 100 saat, lepas tu kita ada 120 saat. Okay. Sekarang kita plot, jom kita plot.
Okey. Mana saya punya pensel tadi? Ni okey. Sekarang ni yang pertama apa? 0.20. Saya guna pen merah, pen hitam lah, baru dah nampak kan. Okey, besarkan sikit. Nanti kita besarkan sikit jap. Boleh tak dia besar? Besar sikit sebab kita nak plot kan. Kita besarkan sikit dia. Okay. Alright. Okay. Yang pertama 0.20. Kat mana 0.20? Atas sekali dengan 19. Okay. Kat sini mestilah 10 kan. So 19 mestilah antara dua ni. So anak-anak plot. Anak-anak, saya dekat skrin ni mungkin tak tepat tau. So anak-anak plot elok-elok. Okay. Kemudian 0.16 dengan 23. 23. Yang ni tengah-tengah ni 30. 23 antara 2, 4. So kat sini. Dia berapa tadi? 16. Salah dah saya kat bawah ni. Okay. Pangkah macam saya kata tadi Kalau plotting pangkah. Guna pangkah. 0.12, 33. 33. 0.12. Sini 30, 33. Tengah-tengah ni. Okay. Lemak. Okay. Kemudian 0.08, 48. 48 senang. 0.08, 48. 48 kat sini. Okay. Alright. Kemudian 0.04, 115. Okay, 115. Kat sini 110, ni 120 kan? Okay, 115, 0.04. Ini 110, ni 2, 4, so tengah-tengah. Okay, dah dapat. Okay, dia nak tadi graf kan? So graf adalah graf garis. So kita gariskan. Plotkan graf kan, saya lupa nak minta anak-anak tandakan tadi. So anak-anak bolehlah gariskan dia. Yang ini nak pakai pembaris ke tak? Mestilah tak payah sebab dia tak lurus. Kan? So kita sambung freehand. Anak-anak sambung elok sebab saya bergigil-gigil lah sikit dekat skrin. Okay. Bolehlah. Okay. Dapat tak anak-anak macam ni? Dapat tak? Dapat. Alhamdulillah. Okay, thank you so much atas respon. Sekejap saya kecilkan sikit. Okay. Okay, ingat tips dia apa tadi? Pertama sekali anak-anak kena tengok dia nak graf ke carta palang. Masya Allah. Dia nak graf ke carta palang kan? So yang ini kena highlight terlebih dahulu. Ni, yang ni graf. So graf adalah graf garis. Cikgu macam mana dapat markah? Okay, sekarang ni dia ada 2 markah. Markah pertama adalah adakah semua point ditanda dengan betul? So pemeriksa akan cek point 1, 2, 3, 4, 5. Semua point betul, 1 markah. Adakah graf ni jenis yang betul? So ini adalah graf garis, jenis yang betul. So dapatlah 1 markah. Kalau satu salah je anak-anak, hilang markah point. Sayang kan sebab soalan ni mudah. Okay, alright. So saya harap anak-anak clear untuk yang pertama ni dia nak apa? Tengok, gariskan, bulatkan, highlightkan apa soalan yang dia nak. Kalau graf garis. Kalau carta palang, histogram dia palang. Okay, macam mana nak tahu rapat ke tak? Ingat formula 3 tak kalau dia tanya tentang variasi. Alright, itu yang pertama. Sekarang ni kita pergi muka surat yang kedua. Dah ada jawapan. Sekejap. Saya lupa pula. Okay, sekarang ni kita tengok. Apakah hubungan antara, ni soalan hubungan. Apakah hubungan antara, okay, highlight kan, biasakan anak-anak gariskan apa yang dia nak. Okay, antara apa? Kepekatan bahan tindak balas dan masa yang diambil untuk tanda X. Kena salin habis. Jangan masa je anak-anak. Habiskan sampai tanda soal. Masa yang diambil untuk tanda X pada kertas putih tidak kelihatan. Panjang cikgu? Ya memang panjang. Salin habis. Kita nak selamat. Kita nak selamat. So ada 2 hubungan. Satu kepekatan, satu lagi masa sampai tanda X habis. Okay, macam mana kita nak tahu? Tengok formula dia. First gariskan. Kita dah garis. Second, masukkan dalam formula. Okay, apa formula dia? Semakin bertambah atau meningkat pemboleh ubah manipulasi, semakin bertambah atau meningkat ataupun semakin berkurang atau menurun pemboleh ubah bergerak balas. So kena tahu pemboleh ubah. Macam mana nak tahu pemboleh ubah? Paling mudah kita tengok pada
kita punya jadual. Ni jadual yang saya dah crop So jadual dia pertama kepekatan, betul tak? Dia nak hubungan kepekatan dengan masa kan? Okey. Kalau sebelah kiri, yang sebelah kiri ni adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah. Saya pakai dimanipulasi short form PDM anak-anak ataupun bahasa Inggeris manipulated variable MV. Okey. Yang belah kanan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita mulakan dengan manipulasi terlebih dahulu. Okey, kita mulakan manipulasi. Kalau ikut formula dia lah, semakin bertambah, dah tertutup. Semakin bertambah meningkat pemboleh ubah manipulasi, semakin bertambah atau meningkat ataupun berkurang atau menurun pemboleh ubah bergerak balas. Okey, soalan dia, macam mana kita nak tahu yang bergerak balas tu bertambah ataupun berkurang ataupun menurun? Macam mana kita nak tahu? Refer balik pada graf tadi. Okay, refer balik pada graf tadi. Kalau kita tengok, graf tadi, kepekatan ni meningkat dekat atas. Ni kepekatan meningkat. Ini masa yang meningkat. Kalau macam ni. Tapi sekarang ni kita tengok, kalau kita tengok jadual, kepekatan ni jadi PDM. Kan, manipulasi, pemboleh ubah dimanipulasi. Yang masa ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. So hubungan di antara kepekatan dengan masa, kita ambil lah semakin bertambah kepekatan natrium thiosulfide, semakin bertambah, kita tengok masa. Masa kan semakin kurang ni. Ni namanya graf negatif, kecerunan dia negatif. Semakin kurang. Kalau kepekatan tinggi, masa kurang. Kalau kepekatan rendah, masa tinggi. Kan? So kita kena refer pada graf. Anak-anak kalau semakin bertambah. Tips nak tahu. Cikgu mana nak tahu ni cikgu? Semakin bertambah atau semakin bertambah semakin kurang. Tengok bentuk graf ni. Kalau semakin bertambah, graf dia macam ni. Semakin bertambah X, semakin bertambah manipulasi, maka semakin bertambah gerak balas. Graf dia macam ni. Semakin bertambah manipulasi, semakin berkurang gerak balas, graf dia macam ni. Nampak tak? Ini bertambah, semakin bertambah. Yang ni semakin bertambah, semakin berkurang. Tengok kecerunan graf. So kita punya yang mana? Semakin bertambah, semakin berkurang. So siapa boleh bantu saya? Ke kita nak main quiz? Penat juga saya cakap sorang-sorang ni. Jom kita buat throw lah. Kita buat throw. Guna balik kita punya viewboard tadi. Kita buat throw. Hubungan, soalan hubungan. Throw guna balik, bukan throw, sorry. Pop quiz kita buat pop quiz. So saya clearkan. Saya harap anak-anak tadi pun padam je. So soalan dia apa? Soalan hubungan tu tadi. Yang atas ni. Soalan atas. Boleh tak anak-anak tuliskan? Anak-anak tuliskan. Semakin, apakah hubungan untuk kepekatan bahan tindak balas dan masa yang diambil untuk tanda X pada kertas putih tidak kelihatan? Cuba anak-anak, jom jawab sama-sama. Kalau siapa-siapa yang ada masalah dekat viewboard, boleh tulis kat chatting je. Kita tengok kat chatting. Siapa ada masalah viewboard, boleh tulis kat chatting. So saya tengok dua-dua lah ni. Saya guna dua screen supaya nampak dua-dua. Kan? Cuba kalau dapat satu dua pun jadilah anak-anak. Cuba buat soalan hubungan ni. Saya dah bagi tips saya tadi tu. Kita nak guna semakin bertambah semakin berkurang ke bertambah-bertambah? Cuba anak-anak masukkan jawapan. Saya roughly draw kita punya graf tadi. Dekat bawah ni. Graf kita tadi, dia lebih kurang. Ini Y ni adalah kepekatan, X ni adalah masa. So graf kita macam ni. Lebih kurang kan? Ada sesiapa yang boleh berikan jawapan bagi soalan hubungan? Masukkan dalam viewboard. Viewboard tadi yang ni. Masukkan dalam viewboard, tuliskan. Tulisan tak cantik tak apa, atau nak type pun boleh. Atau satu lagi option, buat letak kat chatting. Kita tengok satu dua yang mana boleh untuk kita ulas jawapan anak-anak.
Okay. Alright, saya tunggu. Saya bagi masa, kita punya masa nak? Kita masa 2 minit. Okay, kita keluarkan kita punya timer. Kita ambil berapa minit? 2 minit lah. Bolehkan 2 minit. Mana timer? Ni. Kita cuba ambil 2 minit. Sekejap. Okay, dah keluar. Alright. Kita cuba ambil 2 minit dekat sini. Okay, saya play sekarang. So, anak-anak ada masa 2 minit dari sekarang untuk memberikan semua cadangan jawapan. Bolehlah, jomlah kita buat sama-sama. Okay, jangan takut salah anak-anak. Salah lah kita belajar kan. Saya dah bagi tips pun, mesti ambil apa yang dia bagi. Kan, dia dah tutup graf. Refer dekat graf, semakin bertambah ke, semakin bertambah semakin berkurang. Kalau tak nak dekat viewboard, boleh dekat chatting. Dua-dua boleh. 1 minit setengah lagi. Boleh tak? Tak ada lagi yang hantar ni. Okay, dekat chatting dah ada. So, kita tengok dekat chatting dulu. Okay, kita tengok dekat chatting. Right. Saya ketepikan dia kejap. Okay, jom kita tengok kat chatting kita. Fatinah Uzma dah bagi jawapan. Jom kita tengok sama-sama. Oh, dia dah tutup pula. Sekejap ya anak-anak. Nak pilih dia punya colour. Okay, kita ambil colour apa Colour hijau lah. Okay, semakin bertambah kepekatan bahan tindak balas. Semakin bertambah. Okay, Fatinah Uzna tulis kepekatan bahan tindak balas. So betul lah, ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Defer dekat jadual tadi kan. Semakin berkurang masa yang diambil. Semakin berkurang, okay, masa yang diambil untuk tanda X pada kertas putih tidak kelihatan. Okay. Alright, thank you Fatinah Uzna. Okay. Wah, sebab saya dah pakai pen, dia conteng habis lah. Okay. Okay, kita tengok. Oh, dia dah screenshot. Okay, so saya nampak Fatinah Uzna, yang Mirza Alisa, semakin bertambah kepekatan larutan natrium tiosulfat, semakin berkurang masa yang diambil. Okey, beza Mirza dengan Fatinah, Mirza sampai masa yang diambil je. Alright. Kita tengok lagi satu. Okey, kita tengok lagi satu dekat viewboard. Saya dah dengar ada satu jawapan. Kita tengok lagi satu dekat chatting. Alia Balkis. Kita tengok lagi satu. Kejap ya. Saya nak guna highlight lah sebab pakai pensel kan. Pakai pensel. Penuh tadi kat situ. Okey. Macam ni. Fatinah Uzna kita dah tengok tadi. Dia tulis bertambah PDM, berkurang PBB bergerak balas. Okey, Mirza pula sama je dengan Fatinah. Bezanya Mirza tak sampai tanda X pada kertas putih tidak kelihatan. Sampai masa je Mirza punya. Kan? Okey, kalau Alia Balkis semakin bertambah kepekatan bahan tindak balas, semakin berkurang masa yang diambil untuk tanda X pada kertas putih tidak kelihatan. So sama, Fatinah Uzna dengan Balkis sama. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula pada viewboard. Pada viewboard kita, Akilah dia bagi jawapan. So kita tengok jawapan Akilah. Okey, Akilah kata, jawapan Akilah, semakin bertambah kepekatan natrium tiosulfat, semakin berkurang masa yang diambil untuk tanda X pada kertas putih tidak kelihatan. Okey, sebenarnya jawapan Akilah betul. Tahniah Akilah. Jawapan, so saya review lah jawapan-jawapan anak-anak. Jawapan Fatinah Uzna betul. Oh, pen merah cikgu, pen merah. Sekejap kita ambil pen merah. Okey, nak tanda kan. Okey, Fatinah Uzna pun betul.
Alia Balkis pun betul. Mirza kurang tepat sebab Mirza tak habiskan. Tak macam yang atas. Okay, alah cikgu saya salah. Mirza jangan down. Okay, pesanan saya jangan down. Keep sharing jawapan supaya kita belajar. Okay?